Assalamualaikum dan welcome back to Noro TV. Jujutsu Kaisen 184 manga chapter review, chapter yang bertajuk Tokyo Number 2 Koloni Part 4. Alright, tanpa membuang masa, jom kita layan video ini dengan my best friendo, my brother Todo. Let's get it. Chapter ni bermula dengan panda yang rasa dia perlu berlakon sebagai teddy bear. Di tempat panda berada, dia dapat menghidu bau darah yang banyak. Sekurang-kurangnya terdapat 3 mayat yang dibunuh dengan kejam di kawasan panda berada. Tapi panda tak dapat kesan kes energi si pembunuh. Kemungkinan besar pembunuh tu seorang yang berkuasa sehingga dia mahir lenyapkan kes energi kepunyaan dia dengan sesuka hati. Misi panda di Tokyo Number 2 Koloni ialah untuk cari The Angel Kurusu-hana dan berunding dengan dia. Panda pada mulanya merancang untuk biarkan Hakari seorang yang berlawan dengan mana-mana musuh. Tapi dia tak sangka pula dia akan berpisah dengan Hakari sama seperti Yuji dengan Megumi di Koloni Number 1. Walaupun panda kena bergerak pergi dari situ, dia tak mau bertindak melulu sampai dikesan oleh musuh. Apa yang dia boleh buat cuma berlakon jadi teddy bear. Tiba-tiba panda berubah fikiran dan berguling bergerak dari situ. Panda memantau kawasan supaya dia dapat pergi dari situ dengan selamat. Bila panda rasa dah line clear, Kashimo muncul di depan panda tanpa sengaja. Kashimo tertanya-tanya adakah panda terlepas dari zoo. Panda yang berjalan dengan 2 kaki terus merangkak berlakon sebagai panda yang sebenar. Panda cuba melarikan diri dan Kashimo berkata berjalan 2 kaki dah tentu susah buat panda. Kashimo terus ambil keputusan untuk bertanya kepada Kogane, adakah panda merupakan pemain curling game. Lalu Kogane pun mendedahkan identiti panda sebagai pemain curling game. Panda terkejut yang Kashimo gunakan Kogane untuk mengetahui identiti sebenar panda. Tapi sebelum panda habis berfikir, Kashimo dah bergerak dengan laju untuk melontarkan satu tumbukan. Panda ditumbuk dengan kuat dan pantas. Kemudian tak sempat berbuat apa-apa, panda diserang lagi sekali. Panda akhirnya dapat kesan kekuatan Kashimo yang menyeramkan. Kes energi Kashimo seperti elektrik yang juga seakan-akan kebolehan sayap Nue milik Megumi. Panda rasa badan Kashimo seluruhnya seperti memiliki elektrik. Dalam erti kata lain, mustahil untuk bertahan daripada serangan Kashimo. Panda mula serius dan bertukar ke bentuk gorila. Panda meluru ke arah Kashimo dan menyerang dengan serangan bernama Unblockable Drumming Beat. Pukulan panda target dari dalam badan Kashimo. Kashimo berkata boleh tahan sambil memegang tangan kanan panda. Kashimo dengan kejamnya memotong tangan panda lalu berkata dia tak kagum dengan serangan panda. Serangan panda terlalu biasa, kata Kashimo. Kashimo kemudian lontarkan tangan panda yang dipotong ke arah panda. Panda sudah pun penat dengan hala tuju yang salah, jadi dia akan terus berlawan selagi dia mampu. Walau bagaimanapun panda bukanlah lawan Kashimo. Kashimo dengan mudah bantai panda seteruk-teruknya. Panda akhirnya kelihatan seperti dah kalah. Kashimo berkata panda lemah, terlampau lemah. Tiba-tiba Kashimo bertanya, panda tahu tak di mana Sukuna? Panda rasa niat Kashimo dah tentu tak baik dan panda mula risaukan pasal Yuji. Lalu panda menjawab dia tak tahu apa-apa. Kashimo seperti dapat baca yang panda menipu. Dia minta panda bagi tahu Sukuna di mana dan dia takkan bunuh panda. Panda jawab Sukuna tu nama pakcik dia. Kashimo mula naik angin sebab panda pandang rendah dekat Kashimo. Tapi panda cakap Kashimo yang pandang rendah dekat panda. Panda berkata kakak dia seorang yang pemalu. Dia punya malu sampai kalau siapa tengok dia mesti dia akan bunuh orang tu. Panda kemudian bertukar ke bentuk terkuat dia sebagai kakak dia. Panda berubah menjadi seperti raksasa badak sumbu yang cuba untuk menyerang Kashimo. Kes energi Kashimo yang seperti elektrik membolehkan Kashimo memisahkan cas positif dengan cas negatif. Kashimo selalunya akan pindahkan cas positif ke dalam musuh melalui serangan dia. Sementara itu cas negatif dalam badan dia akan
tertarik pada cas positif dekat musuh. Dengan cara seperti ini, Kashimo tak memerlukan domain expansion pun serangan Kashimo sudah menjadi garanti kena seperti panahan petir. Kita dapat lihat panda dihancurkan hanya dengan satu serangan. Darah memancut keluar daripada panda sambil Kashimo bertanya, di mana Sukuna? Habis chapter ni dan no break next week. Apa punya malanglah nasib panda sebab bertemu Kashimo yang sepatutnya berlawan dengan Hakari. Kekuatan Kashimo nampaknya berada di tahap tertinggi, mungkin hanya setanding dengan Hakari dan Yuta dalam keling game. Tapi aku masih rasa dia akan dikalahkan oleh Sukuna. Nampaknya chapter-chapter seterusnya kita akan fokus dekat Kashimo yang power ni. Tak tahulah Hakari akan muncul atau orang lain yang akan berhadapan dengan Kashimo selepas panda. Adakah panda akan mati? Komen dekat bawah. Alright again, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi saudara. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro TV.